bau mulut orang puasa. Bagaimana dalam slide ini, wanginya mulut orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk." Yang makna dia, demi yang diri Muhammad di tangannya, maknanya demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Saudara-saudara, perkara ini serius. Nabi Muhammad SAW kata, sungguh, jadi bukan main-main, memang serius, memang memberi motivasi yang sangat-sangat serius. Cuma kita je lah kadang-kadang bila dengar hadis ni, dah banyak kali dengar hadis ni, kita ambil tak kisah. Tapi Rasulullah SAW berpesan sungguh. Dah sungguh tu satu hal yang mula-mula tu pakai demi Allah, demi yang diri Muhammad di tangannya. Jadi dua kali sungguh. Jadi kita ambil beratlah bahawa puasa ni suatu ibadat yang paling istimewa di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Rajab, bau mulut kerana perut yang kosong ketika puasa, yang tidak disukai manusia di dunia ini. Betul lah tu kan, siapa suka bau mulut orang? Masam ni. Sebab apa? Sebab perut besar tu kosong, jadi dia mengeluarkan gas. Yang gas tu bau dia kurang sedap lah. Tetapi lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana ketaatan, kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesan daripada ibadah, walaupun mungkin kita tengok tak elok, tapi kesan itu adalah kesan taat, maka itu lebih dihargai, lebih dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau kita yang semerbak pakai perfume, tapi kerja kita kerja melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya bau kita wangi, tapi kerana kita tak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, itu boleh menyebabkan baunya busuk. Walaupun nama kita wangi, tapi sama Allah Subhanahu wa taala busuk. Mulut mengumpat. Itu perkara-perkara yang membuat mulut kita busuk lah. Bau longkang. Buat kata orang sekarang, mulut bau longkang. Mencaci saja, menghina orang saja, memfitnah orang saja. Mulut bau, badan wangi, tapi mulut bau longkang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah. Serupa macam darah orang syahid. Darah orang syahid, orang mati syahid, perang menegakkan agama, akhirnya dia mati. Darah orang syahid tu pada hari kiamat nanti, walaupun warnanya warna darah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia berbau kasturi, wangi semerbak. Sebab apa? Sebab ibadah. Sebab jalan mati di jalan sabilillah. Jadi kita ambil beratlah bahawa ibadah puasa kita ni sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin akibat daripada puasa ni, efek dari puasa ni ada menimbulkan suatu perkara yang mungkin tak disukai oleh manusia di dunia ini. Jadi puasa itu sangat istimewa. Sehingga kan bau mulut orang puasa tu pun Allah suka. Bau mulut orang puasa pun Allah Ta'ala suka. Bayangkan tu istimewanya puasa. Jadi kita jagalah
mulut kita ni dah bau macam tu, baunya bau lebih wangi daripada minyak kasturi, maka jangan kita buat mulut kita ni kotor. Jangan nodainya, jangan kotori, jangan cemari mulut kita dengan waktu puasa ni khasnya. Jangan cemari dengan kata-kata yang tak elok, mengumpat, mencaci orang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada perkara ni. Kemudian lanjutan hadis tu, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih wa idza laqiya rabbah fariha bisaumihi. Maknanya orang yang puasa tu mendapat dua kegembiraan, yang dia bergembira dengan dua perkara ni. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Orang puasa, kita yang puasa ni, bila buka puasa tu punyalah senang hati, punyalah gembira, ya, dengan berhasilnya kita melalui ibadat tu dengan sempurnanya, sampailah finish masa buka puasa tu. Subhanallah, senangnya kadang-kadang baca bismillah pun lupa, ya. Cuma itulah, bila kita berbuka tu, jagalah adab-adab berbuka, ya. Makan kurma dulu, ya. Berdoa, makan kurma, kemudian jangan berlebih-lebih, ya. Itu dikatakan adab berbuka puasa. Kalau boleh sedekah apa yang kita ada buka puasa tu, kita sedekah sama orang supaya dapat pahala lebih lagi. Kemudian yang kedua nanti, bergembira ketika jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puncak segala nikmat lah, bila jumpa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala terima kita sebagai hamba-hambanya yang terpilih. Jumpa sama Allah Taala ni bukan perkara yang biasa-biasa, ya, tapi dia perkara yang sangat istimewa. Sebab lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang buat ihsan, dia mendapat husna, mendapat surga, wa ziyadah, dan tambahan lagi. Dikatakan bahawa tambahan satu lagi itu di samping surga adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kaleng-kaleng orang yang berpuasa ni, sebab dia akan jumpa sama Allah Ta'ala. Dan masa berjumpa Allah Ta'ala itu adalah masa yang paling puncak dari segala nikmat. Maka sayangilah Ramadan kita, ya, I love Ramadan. Sayangilah Ramadan, sebab Ramadan banyak sangat faedahnya, dan banyak sangat perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa kita berpuasa. Tapi sendiri mau ingatlah, ketika berbuka puasa, bagaimana dikatakan tadi, jangan berlebih-lebihan. Makan apa yang ada, masak apa yang ada di rumah. Kalaulah ada bazar Ramadan, mungkin perkara-perkara ni kita langgar lah, ya, makan berlebih-lebih, beli kuih merah, kuih kuning, kuih hijau, padahal semuanya dari tepung gandum. Tapi kerana emosi lapar perut tu, semua tengok sedap aja. Lepas buka tu, dah sembahyang maghrib pun terlajak, ya. Kadang-kadang sembahyang tarawih pun lambat, ya. Kadang-kadang susah nak sembahyang tarawih. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak suka orang yang berlebih-lebihan, ya. Allah Ta'ala tak suka perkara-perkara yang membazir, melampau-lampau. Allah Ta'ala tak suka, ya. Kut-kut nanti kita tak jadi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, sebab perkara tu Allah Ta'ala tak suka, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala kata, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka pada orang yang berlebih-lebih, pada orang yang membazir. Orang-orang membazir ni kanu ikhwana syayatin. Orang-orang membazir ni adalah saudara syaitan. Jadi tak jumpa sama Allah Ta'ala, jumpa sama syaitan. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan sendiri punya ingatlah, ya, sendiri mau ingat bahawa bila kita dalam keadaan berbuka puasa tu,
bukalah Al-Qadar. Ya. Ingat semua, jangan cemari Ramadan dengan mulut busuk, jangan mengumpat, jangan mencaci. Itu ingat semua, sentiasa ingat. Bila kita sedang puasa, kalau boleh zikir, kalau boleh sedang baca Quran, kalau boleh bertasbih, bersalawat, itulah yang paling baik diamalkan dalam puasa ini, supaya mulut kita tu terjaga daripada perkara-perkara yang membuat dia bau longkang. Na'udzubillah. Kemudian ingat lagi bahawa jangan buka puasa berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak suka. Jadi jagalah mulut, jangan makan terlalu banyak, dan jangan sumbatkan bau longkang itu dalam mulut. Itu sahaja pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat untuk kita bersama sebagai borak-borak Ramadan. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wa ila liqa'in jadid insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.